Sahih di RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana 6 November 2022. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Bincang alternatif lain jika banjir besar berlaku ketika PRU ke-15. Strategi kempen secara harmoni, elak serangan peribadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbincangan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Jabatan Meteorologi Met Malaysia dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana akan dibuat jika berlaku banjir besar ketika Pilihan Raya Umum PRU ke-15 berlangsung. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan keputusan untuk menghentikan PRU 15 sekiranya banjir besar berlaku adalah tertakluk kepada bidang kuasa SPR. Kepada you all. Tetapi kalau berlaku banjir yang besar sehingga kan tak membolehkan orang nak keluar dan sebagainya, maka saya akan berbincang dengan pihak SPR kalau ada alternatif lain. Jadi kita akan bincanglah. Bincang dengan Met, dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana akan berbincang. Mungkin tidak ada lagi menteri-menteri yang terlibat kerana caretaker. Mungkin saya akan panggil semua state secretary dan sebagainya untuk berbincang. Beliau menegaskan persediaan berhubung pengurusan banjir telah dibuat 2 bulan lebih awal sebelum pembubaran Parlimen. Segala persiapan awal juga telah dibuat, antaranya menaik taraf pusat pemindahan sementara dan membentuk pusat pengurusan bencana daerah. Sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan monsun Timur Laut akan bermula 7 November dan berterusan sehingga Mac 2023. Strategi kempen secara santai dan harmoni serta mengelak serangan peribadi menjadi fokus Perdana Menteri pada PRU ke-15. Paling penting dapat membuktikan perkara yang dijanjikan untuk kepentingan rakyat. Inisiatif ini adalah berdasarkan bajet. Bajet maknanya yang akan dilaksanakan. So kita terangkan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan melalui bajet yang telah pun dibentangkan. Jadi kita tak bohong. Saya tidak memberikan fokus langsung setakat ini untuk attack sesiapa pun. Bagi saya, apa yang produk yang kita nak jual, yang kita nak beri kepada rakyat, lebih baik daripada memburukkan produk orang. Jenama Bera Best iaitu jenama produk tempatan di daerah Bera Pahang bakal diperkasa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengemukakan cadangan berkaitan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Tunjukkan Bera Best. Waktu itu peladang yang diberikan tanggungjawab. Dan Bera Best ni dah masuk sampai ke Singapura dan pernah pergi sampai ke Dubai. Dan saya dah minta supaya pihak Kementerian Pertanian melalui Persatuan Peladang ini untuk mengaktifkan semula Bera Best. Beliau akan turut mengemukakan cadangan kepada Majlis Daerah Bera bagi menambah baik infrastruktur dan fasiliti peniaga dan pengunjung Pasar Sehari Kerayong. Perdana Menteri ditemui selepas beramah mesra bersama peniaga dan pengunjung pasar berkenaan. Ya, sementara itu, inisiatif untuk menambah baik fasiliti pasar sehari itu disambut baik. Ya, usaha itu bukan sahaja dapat memastikan keselesaan pengunjung, malah memudahkan aktiviti peniaga. Hubungan kami, saya daripada pengurusi dengan majlis, hubungan kami memang orang kata boleh bertolak ansur lah. Disebabkan Datuk ada
bersama kami sebab Datuk ni sebagai orang tengah pada kami. Suah baik tu. Itu satu berita yang baguslah sebab benda ni memang diperlukan oleh peniaga-peniaga dan juga pengunjung yang datang sini sebab kita tak ada tandas yang berdekatan. Yang ada pun di seberang sana. Sementara itu, dalam usaha mempertingkat sukan permotoran, salah satu litar lumba drag bakal dibina di Bera Pahang. Perdana Menteri memaklumkan lokasi dan pembangunannya akan diumumkan kemudian. Sementara peruntukan pembinaannya akan dibentang semula untuk kelulusan. Kita ni dah diumumkan di dalam bajet. Dalam bajet dah diumumkan satu negeri, satu track untuk drag race ni. Satu negeri satu. Dah diumumkan di dalam bajet. Cuma untuk Pahang saya ambil Bera lah. Di mana dan sebagainya selepas pilihan raya. Because kita kena bentang semula bajet untuk kelulusan. Kita cuma bentang baru ni kerana parlimen bubar dan kita tak boleh nak proceed dengan bajet tersebut. Okey, terima kasih. Ya. Lokasi kita tengah minta pejabat daerah mencarilah kawasan mana yang sesuai. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan Majlis Ilmu, Right Amal dan Right to Jannah 4.0 di Masjid Filda Bukit Mendi, Bera. Ogos lalu, kerajaan bercadang membina litar khusus bagi perlumbaan drag di setiap negeri dalam usaha memperkasakan program pembangunan sukan pemotoran negara. Baik, ini pula susulan peningkatan kes harian COVID-19. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berharap kempen PRU ke-15 dapat dilaksanakan dengan sihat dan selamat. Justru semua pihak diminta mengamalkan kawalan kendiri biarpun pemakaian pelitup muka tidak diwajibkan. Beliau yang juga calon Barisan Nasional BN Parlimen Sungai Buloh akan memastikan kempennya di kawasan tersebut mematuhi amalan kawalan kendiri. Saya dah berjanji kepada semua parti politik kita kempen macam biasa. Tapi berhati-hati, use your common sense, be responsible and have solidarity with others. Ya, do the right thing. Ya, untuk hari mengundi itu kita serah pada SPR. Saya pun dah maklum pada SPR. Inilah apa perkara-perkara yang perlu difikirkan, terutamanya untuk pengundi yang positif COVID-19. Khairy ditemui RTM selepas sesi riadah bersama sukarelawan BN di Taman Rimba Riang, Kota Damansara. Angka kes harian baharu COVID-19 melonjak dan melepasi angka 4,000 pada 3 November lalu. Kali terakhir negara mencatat kes 4,000 adalah pada 14 Ogos. Dalam pada itu, Khairy menegaskan identiti sebagai anak tempatan bukan faktor penentu kecemerlangan tugas sebagai wakil rakyat. Sebaliknya, ia bergantung kepada kredibiliti setiap calon bertanding. Rumah saya pun 15 minit daripada Kota Damansara. Ya, jadi saya rasa faktor anak tempatan ni mungkin kalau dulu pentinglah. Tapi sekarang ini Datuk Seri Anwar pun bertanding di Tambun, Dr. Mahathir pun bertanding di Langkawi. He's not from Langkawi. Jadi dia lebih kepada siapa yang dapat memberi servis yang terbaik. Pembinaan stesen ECRL di Bandar Puncak Alam tetap diteruskan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kelulusan pembinaan beberapa stesen dan salah satunya di Alam Suria Puncak Alam telah dibuat sejak 6 bulan lalu. Beliau berkata usaha melaksanakannya dibuat susulan permintaan penduduk setempat. Yang dihormati Ustaz Fadil, yang dimuliakan Ibu Mahathir. Ada beberapa stesen ECRL yang tidak diluluskan ataupun belum lagi diluluskan, ya. Dan salah satunya ialah stesen di sinilah, di Puncak Alam, di Alam Suria. Dan oleh itu kita telah berbincang Kementerian Pengangkutan, MRL, Kewangan dan sebagainya. Agensi-agensi yang berkaitan telah setuju meluluskan beberapa stesen ECRL dan salah satunya adalah di sini. Itu 6 bulan lepas lah, bukan baru. Ya, tapi permintaan itu datang daripada penduduk di sini.
Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Hari Keluarga Bandar Puncak Alam Sukaf 2022. Dalam masa sama, calon Barisan Nasional bagi Parlimen Kuala Selangor itu berkata, beliau akan terus fokus persaingan yang bersih selain menumpu kepada kebajikan dan pembangunan rakyat. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Perkembangan selanjutnya. Saudara Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz turut memaklumkan beliau akan memantau keperluan penduduk setempat seperti yang dilakukannya di Kementerian Kewangan. Ya, pemantauan itu bagi memastikan segala keputusan dan peruntukan yang dikeluarkan dapat dilaksana secara telus dan saksama. Kita, kalau kita lihat apa yang kita buat di Kementerian Kewangan, bukan saja kita memantau sama ada pengeluaran wang itu telah dibuat, peruntukan itu telah dikeluarkan kepada agensi-agensi berkaitan, tetapi kita juga ada buat pemantauan sama ada duit itu betul-betul sampai kepada rakyat. Ya. Jadi filosofi yang sama kita akan gunakan di sini, di mana di Kementerian Kewangan setiap minggu kita buat laporan apa yang telah kita lakukan dan ke manakah duit itu pergi dan siapa yang dapat manfaatnya. Sama juga di Kuala Selangor, kalau kita dipilih sebagai ahli parlimen, kita akan buat benda yang sama di mana kita akan be very transparent, kita ada report card, ada KPI dan sebagainya. Jadi rakyat boleh menilai sendiri dan kita tak boleh menyoroklah ataupun hide behind retorik lah. Beliau ditemui RTM selepas beramah mesra dengan pengunjung dan peniaga di sebuah pasar raya di Puncak Alam. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 4 individu iaitu seorang di Selangor dan 3 di Sarawak kerana dicaki melakukan pelbagai kesalahan berkaitan PRU ke-15 semalam. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali, PDRM juga telah membuka 8 kertas siasatan berkaitan PRU 15. Beliau yang juga pengarah operasi PRU ke-15 PDRM berkata, ia melibatkan siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana fitnah, Seksyen 447, Seksyen 506 serta Seksyen 147 Kanun Sama kerana menceroboh, melakukan ugutan jenayah dan merusuh. Ia melibatkan Seksyen 2331 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKMM, Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam PPPA 2016, Seksyen 24B10 Akta Pilihan Raya 1955 dan Seksyen 24A2 Akta Pilihan Raya 1954. Datuk Seri Hazani berkata, 2 kertas siasatan dibuka di Selangor mengikut Seksyen 500 dan Seksyen 477 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 AKMM 1998 dan Seksyen 1431 PPPA 2016. 1 di Pulau Pinang mengikut Seksyen 24B10 Akta Pilihan Raya 1955 dan 1 di Pahang di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Bagi permit ceramah pula, PDRM telah mengeluarkan 289 permit iaitu 52 permit di Perak, Johor 47, Selangor 32, Kedah 29, Sabah 28, Sarawak 22 dan 18 di Pulau Pinang. Pengundi harus bijak memilih wakil rakyat yang mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Ya, ini termasuk menyelesaikan pelbagai isu yang dihadapi penduduk. Ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami.
menunaikan janjinya dilantik sebagai ahli parlimen bagi kawasan parlimen Sungai Buloh. Itu adalah tanggungjawab kita untuk mengundi bagi menentukan masa depan negara. Muhajir Nasami, RTM. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Proses pilihan raya. Pertama, terdapat pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya terima pemakluman rasmi daripada Speaker. Ketiga, mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya akan diadakan. Keempat, pegawai pengurus terima red daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kelima, pegawai pengurus akan mengeluarkan notis. Keenam, proses penamaan calon. Ketujuh, kempen akan dijalankan. Kelapan, pengundian awal. Kesembilan, proses pengundian. Kesepuluh, penjumlahan rasmi untuk undi dan keputusan pilihan raya. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi. Pesanan ini daripada RTM. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bertemu kembali. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional BN menang PRU ke-15. Demikian tegas timbalan pengerusi BN yang juga calon Parlimen Rembau, Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau menyelar dakwaan sesetengah pihak yang membuat pelbagai andaian dan propaganda. Sementara itu, beliau akan terus bekerja kuat dan meyakinkan penduduk Rembau dan tidak terkesan dengan dakwaan atau asakan pihak lawan. Dia nak cakap apa bolehlah, saya tak salahkan. Saya jaga kawasan saya tak kacau sesiapa. Kalau dia kata saya dalam keadaan yang susah, saya kena kuat. Saya ambil itu sebagai satu cabaran. Beliau mengulas kenyataan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang memberi peringatan bahawa kawasan Rembau bukan kerusi selamat bagi Barisan Nasional.
Saudara, tempoh 2 minggu kempen di Air Hitam Batu Pahat, Johor tidak akan menyentuh isu perkauman. Calon BN yang juga penyandang, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, gerak kerja di kawasan tersebut lebih harmoni seiring tempoh perkhidmatannya di situ sejak 18 tahun lalu. Menurut Datuk Seri Dr. Wee yang juga Menteri Pengangkutan, BN lebih mementingkan kestabilan lapisan masyarakat supaya agenda pembangunan dan kemajuan dapat direalisasikan. Sejak lama kita mulakan dengan inisiatif Barisan Nasional. Kalau di Pawali pun Barisan Nasional, dia bukan MIC saja yang buat. Untuk perayaan lain seperti Tahun Baru Cina, termasuk Hari Raya Puasa, kita buat secara berkelompok dan kita ni sebenarnya dalam suasana yang memang harmoni. Dia memaklumkannya di Air Hitam Batu Pahat, Johor. Program Ramah Mesra Amanah Saham Nasional Berhad ASNB yang berlangsung tahun ini melabuhkan tirainya di Kuantan, Pahang hari ini. Program 2 hari itu mendapat sambutan baik daripada orang ramai, terutama mengenai pengurusan kewangan yang lebih terurus dan cekap. Ikuti laporan Atira Haswa. Pahang adalah negeri ketiga selepas Pulau Pinang dan Johor Bahru yang menjadi lokasi pilihan program ASNB yang menawarkan perkhidmatan pengurusan kewangan kepada pelaburnya. Ketua Pengurusan dan Penyeliaan Cawangan ASNB, Muhammad Azlan Mas'ud berkata, program yang memberi pendedahan dan pendidikan awal berkonsep kewangan perlu bagi membantu orang ramai menguruskan kewangan mereka. Ini adalah untuk mendidik rakyat supaya lebih peka dengan konsep perancangan kewangan, simpanan serta pelaburan dan juga untuk mengurus kewangan dengan lebih berhemah supaya kita dapat hidup lebih selesa pada masa ini. Tambah beliau, program turut memberi peluang kepada pencarum baharu Amanah Saham Bumiputera ASB sama ada mahu mengemaskini maklumat diri atau melabur menerusi pembiayaan itu. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyambut baik penganjuran program untuk mendapatkan maklumat berhubung pengurusan kewangan. Kebetulan je datang sini nak beli barang, kemudian tengok ada sini menarik minat, kemudian bila kami baca-baca tu, anak pun dalam 2 tahun belum ada akaun lagi, jadi kami buat keputusan untuk daftar teruslah, memudahkan jugalah, tak sampai 10 minit dah settle untuk akaun dia. Apabila saya lalu sini, saya nampak ada ni dia ada buka kan, so saya pun masuk tanya berkenaan dengan apakah ada benefit lagi ataupun adakah peluang-peluang yang kelebihan ataupun dapat memberi keuntungan pada kita lah. Itu sebab saya masuk dan saya tanya pada kakak tu lah, dia pun akan explain. Satu, saya tengok cara dia layanan adalah bagus, memang cukup bagus dan dia akan bagi penerangan yang lebih mendalam. Program turut menggalakkan penggunaan aplikasi mudah alih dan portal My ASNB untuk pelaburan secara dalam talian. Memberi fokus terhadap perancangan dan pengurusan kewangan itu antara objektif terbaik yang dilaksanakan di program Ramah Mesra ASNB yang dijalankan di 3 buah negeri termasuk di Pahang ini. Dan pastinya pengurusan kewangan itu diperlukan bagi setiap pelabur ASB bagi membina tabungan yang kukuh selain memberi jaminan kehidupan yang lebih baik. Atira Haswa, RTM. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara. Terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa kewajipan pada negara. Hari ini, kita melangkah bersama. Pertahankan kemakmuran bumi ini
walau kadang tidak senada, namun kebersamaan kita menjadi satu suara. Masa untuk mengundi hampir tiba. Semak daftar pemilih bagi melaksanakan tanggungjawab anda. Masa depan negara, tanggungjawab kita bersama. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Namun demikian, hujan yang sedang berlaku melibatkan kawasan di bahagian pantai timur semenanjung dijangka boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu dan juga Sibu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan, yang mana hujan lebat yang berterusan dijangka berlaku dalam tempoh 8 sehingga 11 November nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kembali dalam berita perdana. Kita teruskan dengan edisi sukan bersama Azam Hussein. Silakan. Datuk Muhammad Tayyab dipilih Presiden baru FIH. Shah Lehau terus cipta nama. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Pegawai Eksekutif Persekutuan Hoki Asia Datuk Muhammad Tayyab Ikram. Ia susulan pemilihan beliau sebagai Presiden Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH yang baharu pada Kongres Persekutuan ke-48 semalam. Istana Negara menerusi hantaran di laman Facebook hari ini menyatakan bahawa sebagai penaung Diraja Persekutuan Hoki Asia, Seri Paduka Baginda berbangga dengan pencapaian Datuk Muhammad Tayyab. Menurut Seri Paduka Baginda, ia merupakan satu pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau kepada pembangunan hoki di Asia. Baginda turut mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dalam membawa FIH ke peringkat lebih tinggi. Datuk Muhammad Tayyab menewaskan Mark Codron dari Belgium dengan jumlah undian 79-47 dalam kongres yang diadakan secara maya itu. Juara Paralimpik Tokyo 2022, Chia Liek Hao terus membuktikan dirinya berada dalam kelas tersendiri. Pemain berusia 34 tahun itu terus cemerlang apabila merangkul gelaran perseorangan lelaki ketujuhnya pada kejohanan badminton para dunia di Jepun hari ini. Atlet berasal dari Kuala Lumpur itu merampas kembali gelaran perseorangan lelaki SU5 kecacatan fizikal daripada setara utamanya Deva Andri Musti dari Indonesia. Liek Hao menang dengan keputusan straight set 21-14, 21-12 di Yoyogi National Gymnasium di Tokyo. Bagaimanapun dia dan gandingannya, Muhammad Faris Ahmad Azri dalam acara beregu lelaki sekaligus gagal meraih gelaran ke-6-nya untuk acara tersebut. Secara keseluruhan, ini merupakan gelaran dunia ke-12 Liek Hao jika dicampur kategori perseorangan dan beregu. Baik, seterusnya kita ke aksi Piala Malaysia. Juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT mencerahkan peluang mara ke peringkat separuh akhir selepas mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas naib juara Liga Premier Kelantan FC di suku akhir pertama. Biarpun beraksi di hadapan lebih 20,000 penonton tuan rumah, ia jelas tidak menggerunkan JDT yang lebih banyak mendominasi permainan. Skuad Harimau Selatan tidak berdepan masalah untuk mendahului 2-0 sebelum rehat apabila penjaring terbanyak Liga Super Bergson Da Silva meledak gol pertama pada minit ke-29 disusuli tandukan Muhammad Syafiq Ahmad pada minit ke-37. Walaupun Kelantan dilihat cuba bangkit di babak kedua, namun JDT yang juga naib juara Piala Malaysia musim lalu semakin selesa apabila Velasquez meledak gol ketiga pada minit ke-73. Bagaimanapun, skuad kendalian Hector Bidolio itu bakal kehilangan khidmat Muhammad Afiq Fazail pada aksi kedua nanti selepas pemain tengah itu dilayangkan kad merah kerana melakukan kekasaran. Kesempatan itu bagaimanapun gagal digunakan The Red Warriors untuk sekurang-kurangnya merapatkan kedudukan. Kemenangan 3-0 itu menyaksikan JDT kini dalam kedudukan selesa untuk ke separuh akhir dalam misi menebus kekecewaan di final musim lalu. Dalam pada itu, satu lagi suku akhir pertama menyaksikan Sabah FC menang tipis 1-0 ke atas Kuching City pada pertembungan di Stadium Negeri Kuching. Pada aksi tersebut, Sabah dilihat bergelut dengan prestasi sebenar untuk menjinakkan Kuching City yang menerima sokongan padu peminat sendiri. Bagaimanapun, skuad Sang Badak berjaya juga menembusi gawang tuan rumah hasil jaringan pemain pengalaman Badrul Bahtiar di babak kedua. Gol tersebut sudah cukup memberi kelegaan buat skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee itu sebagai bekalan menjelang aksi kedua di Kota Kinabalu Jumaat depan. Beralih ke perkembangan Para Sukma MSN 2022. Dua pingat emas berjaya dibawa pulang kontingen Johor dari gelanggang badminton siang tadi. Kedua-dua pingat tersebut hadir menerusi perseorangan lelaki dan beregu lelaki. Acara yang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara itu menyaksikan emas pertama Johor dimenangi Muhammad Faris Anwar dalam acara perseorangan lelaki kategori SU5. Faris menewaskan Shah Rizan Daud dari Sabah dengan kemenangan mudah straight set 21-8, 21-9. Saya banyak mistik, tapi opponent saya nampak lagi banyak mistik. Jadi dekat situ saya ambil peluang tu lah untuk control game saya. Jadi di situ lah saya boleh menang first set.
Manakala emas kedua dirangkul beregu lelaki Muhammad Yuzman Mat Zahar, Muhammad Faris Anwar yang menewaskan Gerald Simbakuville Syahrizan Daud dari Sabah 21-9, 21-10. Sementara itu, Sarawak juga memenangi 2 pingat emas menerusi Nur Syazwani Sulaiman dalam acara perosokan wanita SL4 diikuti Ashley Irenius Jack dalam kategori WH. Bagi kategori perseorangan lelaki SL4, pingat emas dimenangi atlet wilayah Persekutuan Labuan Muhammad Amin Burhanuddin. Manakala kategori SL3 diungguli atlet wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan terakhir acara SH6 emas dimenangi atlet Pulau Pinang Muhammad Amin Azmin. Ya, ini pula sukan bola tampar. 2 pasukan pilihan Sabah Rhino dan Selangor Lions mendapati ramalan mara ke pentas final kejohanan bola tampar Super Series Malaysia 2022. Selangor menang mudah menundukkan Emilia Indonesia 3-0 manakala Sabah terpaksa bekerja keras sebelum dapat menjinakkan Melaka Mouse Deer 3-2. Ketua Jurulatih Selangor Lions, Hanif Basri Abdul Rahman tidak menjangka meraih kemenangan mudah berhadapan Indonesia dalam aksi separuh akhir. Selangor menang mudah dengan 25-18, 25-11 dan 25-16. Kita pun bermain di tempat sendiri dan kita harap apa yang dipamerkan pada malam ni dapat dikekalkan momentum tu untuk malam besok. Sementara itu, dalam satu lagi pertemuan, Sabah tidak diberikan laluan mudah. Sabah diberikan tentangan sengit Melaka sebelum mampu menang dalam pertarungan 5 set 21-25, 27-25, 23-27, 25-22 dan 15-10. Kita akan cuba cari mana yang silap-silap tu kita perbaiki untuk final besok. InsyaAllah kita akan cuba terbaik besok. Pada aksi final, Selangor bakal turun sebagai pasukan pilihan muncul juara kerana pernah mendudukkan pasukan Sabah di peringkat Liga. Aksi sukan lasak Ironman Langkawi 70.3, atlet negara Zik Junaidi dinobatkan sebagai peserta lelaki Malaysia terpantas pada kejohanan tersebut. Sementara gelaran wanita terpantas negara menjadi milik Tahira Najmunisa. Dalam kejohanan yang berakhir semalam, menyaksikan Zik Junaidi menamatkan saingan dengan catatan masa 4 jam 52 minit dan 39 saat. Manakala pemenang pingat perak Sukan C 2022, Tahira Najmunisa mencatatkan masa 5 jam 14 minit 55 saat. Sementara itu, atlet Romania Toma Alexandru muncul juara keseluruhan bagi penganjuran kali ini. Beliau menamatkan saingan dengan catatan masa 4 jam 18 minit 46 saat. Bagi kategori wanita, menyaksikan atlet dari Singapura Chu Ling menjadi wanita terpantas dengan catatan masa 4 jam 47 minit 29 saat. Ironman Malaysia kali ini menawarkan 55 slot kelayakan ke kejohanan dunia VinFast Ironman 2023 di Kailua Kona, Hawaii dan 30 tiket menyertai kejohanan dunia Ironman 70.3 VinFast di Lahti, Finland. Beralih ke perkembangan Rugby Piala Agong 2022. Pasukan Rugby Polis Diraja Malaysia PDRM akan merombak semula barisan pemain utama dalam menghadapi kejohanan musim ini. Pengelola pasukan SCP Zaldino Zainuddin berkata ia terpaksa dilakukan berikutan beberapa pemain perlu melaksanakan tugas sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15. Menurutnya, situasi ini akan menjejaskan strategi permainan. Berikutan, senarai pemain itu sudah lama melakukan persiapan. Kita ada dalam 7-8 orang main player kita yang mana tidak dilepaskan, tetapi kita terpaksa terima apa adanya kerana tugas hakiki dan kita cuba untuk cari alternatif lain untuk memperkuatkan tim kita ni. InsyaAllah kita akan boleh kali ini. Beliau memaklumkan perkara itu selepas menyaksikan perlawanan PDRM dan pasukan Rugby Kelantan yang berlangsung di Batalion 4 PGA Semenyih. Perlawanan itu dimenangi PDRM dengan keputusan 57-19.
Kita ke perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Jaringan penalti pada masa kecederaan oleh Erling Haaland menyelamatkan maruah Manchester City untuk membawa pulang 3 mata. City yang beraksi dengan 10 pemain berjaya melakar kemenangan dramatik 2-1 ke atas Fulham. Pada perlawanan di Stadium Etihad itu, anak buah Pep Guardiola terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-16 menerusi penyerang Argentina Julian Alvarez. Gol kedua tuan rumah menerusi John Stones selepas itu pula dibatalkan selepas Rodri berada dalam kedudukan offside. City kemudian terus ditimpa malang apabila kehilangan tonggak pertahanan João Cancelo selepas dilayangkan kad merah. Andres Pereira kemudian berjaya menyamakan kedudukan selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-28. Haaland yang masuk sebagai pemain gantian menjadi penyelamat City apabila menyudahkan dengan baik sepakan penalti pada minit ke-95 sekaligus menang dengan keputusan 2-1. Sukan tenis, juara bertahan Novak Djokovic menewaskan pemain Greece Stefanos Tsitsipas dalam pertarungan 3 set di separuh akhir Masters Paris sekaligus mara ke final. Bintang Serbia itu akan berdepan pemain muda Denmark Holger Rune bagi penentuan juara awal pagi esok. Djokovic yang memburu gelaran ke-7 Masters Paris meneruskan penguasaannya ke atas Tsitsipas dengan kejayaan ke-9 daripada 11 rekod pertemuan. Namun pemain pilihan ke-6 itu dipaksa berhempas pulas untuk menjinakkan Tsitsipas yang merupakan pilihan ke-5. Selepas menang mudah 6-2 di set pertama, Djokovic tunduk kepada kebangkitan Tsitsipas 3-6 di set kedua. Pemain nombor 1 dunia itu sekali lagi berdepan tentangan di set ketiga sehingga terpaksa menewaskan lawannya itu menerusi tie-break 7-6. Selepas ini Djokovic yang menjangka usia 35 tahun akan berdepan Holger Rune di final selepas pemain muda Denmark itu menang ke atas pemain tuan rumah Felix Auger-Aliassime di separuh akhir. Dalam hal itu, pemain Perancis Caroline Garcia menempah tiket ke kelompok 4 terbaik kejohanan akhir WTA selepas mencatat kejayaan ke atas pilihan ke-8 dari Rusia Daria Kasatkina di Texas. Turun selaku pilihan ke-6, Garcia bagaimanapun tidak berdepan laluan mudah apabila diberi tentangan hebat oleh Kasatkina sebelum menang dalam pertarungan 3 set 4-6, 6-1 dan 7-6. Pemain berusia 29 tahun itu dijadual berdepan pilihan ke-5 Maria Sakkari dari Greece di separuh akhir. Baik saudara, edisi Sukan 6 November berakhir di sini. Saya Zamudin Husin. Salam sukan dan salam keluarga Malaysia untuk semua. Kurang-kurangnya 15 terkorban di Mogadishu. Manakala puluhan lagi cedera dalam kejadian serangan di sebuah kem latihan tentera negara. Berikut rangkuman berita dunia malam ini. Orang awam dan rekrut baharu antara yang terkorban apabila seorang pengebom bunuh diri meletupkan dirinya di pintu masuk kem latihan tentera di bahagian selatan Mogadishu pada petang Sabtu. Kumpulan Al-Shabaab mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Al-Shabaab berjuang selama lebih sedekad untuk menjatuhkan kerajaan pusat Somalia bagi menubuhkan pemerintahannya sendiri. Beribu-ribu orang mengadakan protes di Peru menuntut Presiden Pedro Castillo letak jawatan. Presiden Pedro Castillo terpalit dengan tuduhan rasuah. Pada Julai, pejabat pendakwa raya mengumumkan pihaknya sedang menyiasat Castillo selepas bekas Menteri Dalam Negeri mendakwa Castillo melindungi orang-orang terdekatnya yang terlibat dalam kes jenayah. Castillo menafikan semua tuduhan terhadapnya.
Sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS banjir dibuka di daerah Segamat Johor menjadikan 3 PPS beroperasi sejak 2 November lalu. Ya, PPS tersebut ialah Dewan Komuniti Tasik menempatkan 7 penduduk terjejas daripada 2 keluarga dari kampung seberang Batu Badak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan sehingga kini 50 penduduk terjejas daripada 15 keluarga ditempatkan di 3 PPS berkenaan. 39 penduduk daripada 12 keluarga dari kampung seberang Batu Badak dan Batu 5 ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Batu Badak. Manakala 4 penduduk daripada 1 keluarga di PPS Balai Raya Kampung Kuala Paya. Banjir di 3 kampung tersebut berikutan paras air Sungai Muar yang melimpah sejak Rabu lalu. Ini pula susulan hujan lebat dan angin kencang, 4 kenderaan termasuk sebuah motosikal dihempat pokok tumbang dalam kejadian di Jalan Mahkota, Taman Maluri, Kuala Lumpur petang tadi. Insiden menyebabkan 6 mangsa cedera dan telah dibawa ke Hospital Ampang untuk rawatan. Komander Operasi Mazuri Mat Zain dalam satu kenyataan memaklumkan 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Hang Tuah dan BBP Bandar Tun Razak dengan kekuatan 18 anggota telah dikejarkan ke tempat kejadian. Tambah beliau, semua mangsa mengalami kecederaan ringan namun berada dalam keadaan trauma akibat kejadian itu. Anggota bomba bertindak segera memotong pokok-pokok tumbang tersebut bagi membuka laluan jalan raya yang terhalang. Operasi turut dibantu Angkatan Pertahanan Awam dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Didakwa mengkhianati penyanyi Zamani dengan melarikan wang jualan tiket konsert Doa Buat Zamani, penganjur Alan Ahmad tampil bagi menjelaskan dakwaan tanpa usul periksa yang dilemparkan isteri Zamani, Nur Juliana Abdul Rani terhadap dirinya. Tak ada, saya buat ni konsert ni untuk Zamani, bukan untuk saya. Jadi kalau 4,000, tergamak ke saya nak ambil? Saya tak tergamak nak ambil 4,000 ni, baik saya bagi dia. Kan? Konsert ni untuk dia, bukan untuk saya. Mana kawan-kawan dia, apa yang korang buat untuk bantu dia? Jadi saya buat benda ni untuk bantu dia. Tapi balasan yang dia bagi kat saya, macam ni. Saya rasa kalau orang lain pun confirm kecewa, mesti kecewa. Kan, tanpa usul periksa, buat kenyataan macam tu. Sebab benda ni sebenarnya kita boleh settle secara dalaman. Tak perlu nak war-warkan. Sebab benda ni dah, maruah saya dah tercalak. Sehingga kini Zamani tidak memberikan sebarang komen kerana bakal menjalani pembedahan tulang belakangnya esok. Sama-sama kita doakan agar urusan Zamani dipermudahkan. Baik, selepas kejayaan konsert Search Rocking on Rooftop di Kuala Lumpur Jun lalu yang turut diiktiraf antara konsert yang terbaik tahun ini, Search bakal tampil dengan 2 konsert lagi pada 24 Disember dan 28 Januari depan. Bersama vokalis Dandan Gonzalez, ia akan berlangsung di Pulau Pinang dan Johor Bahru diiringi lebih 20 buah lagu. Penambahan lagu di samping mungkin lagu susunan lagu kita beza sikit lah. Kita nak jaga juga macam Dandan punya pitch apa semua, kita tak nak terlalu high pitch sangat. Kita akan susun dengan lebih sesuai dengan Dandan punya suara dan sebagainya. Bertemakan keagungan sirah hidup Rasulullah SAW dan penerapan rasa cinta kepada baginda, konsert Agungnya Cinta menyusuri sirah baginda bakal diadakan 30 Disember di Samdabi Convention Centre. Program bertujuan mengumpul dana bagi memberi manfaat kepada kumpulan sahsa serta bagi meraihkan penyumbang yayasan. Konsert bakal menampilkan UNIC, Mirwana, Raihan dan Naim Daniel. Diselang-seli dengan pengisian, pertama kita akan cerita pasal penghijrahan Rasulullah SAW. Kemudian kita akan cerita macam mana Rasulullah dapat wahyunya, kemudian berhijrah, kemudian macam mana Rasulullah mentadbir dan memimpin. Dan yang ketiga, yang keempat, kita cerita
tentang macam mana Rasulullah membawa umat Islam hingga yang terakhir, tapi bukan dari segi ceramah, tapi dari segi bentuk bacaan syair tentang kewafatan baginda Nabi SAW. Mendedikasikan kisah benar ibunya dalam biografi Cinta Agung Ibu, selebriti Ferry Anugrah Makmur mendapat reaksi positif terhadap buku yang dihasilkannya, malah ia bakal diangkat dalam naskah drama dan filem. Keseluruhan production itu adalah daripada dua dunia yang berbeza. Drama itu buatan Malaysia, jadi pelakonnya Malaysia, sutradaranya, produsernya, penerbitnya adalah Malaysia, pelakonnya Malaysia. Yang Indonesia itu adalah 100% Indonesia. Tetapi untuk pemasaran mungkin boleh disamakan kerana dia berasaskan daripada buku yang sama. Konsert kolaborasi Tree to Rock yang menggabungkan rockers hebat 3 negara Malaysia, Singapura dan Indonesia bakal berlangsung di Jakarta, Indonesia 25 November depan. Pertama lagu masing-masing lah. Lagu saya maksudnya dari kumpulan, lagu Yazid daripada kumpulan juga, dan mereka juga lagu daripada kumpulan. Mungkin kalau kita kolaborasi tu dia akan jadi awak alam, tapi kita cuba, kita nampak benda tu. Pertama antara 3 lagu tu pun kalau kita di medleykan benda tu dah interesting lah saya rasa. Bila kita naik ke negeri orang rasa rock and roll just rock and roll, tapi untuk pendapat saya Yazid ni, saya fikir itu benda nak kena bawa diri nama kita ke negeri orang tu bukan senang sebenarnya. Hampir mencecah 70 tahun, Datuk Ramli Sarip tetap memberikan persembahan cukup bertenaga untuk konsert Jelajah Cinta di sebalik musim 2022 di ZEP Kuala Lumpur minggu lalu. Selepas ini, konsert Jelajah tersebut akan diadakan di Kelantan, Sabah, Sarawak dan Singapura. Penambahan di Perak dengan Alustar. Mungkin Kuantan, lagu-lagu yang dipersembahkan kebanyakan kita rakam bersama dan saya terbitkan dan buat lagu dengan mereka bersama. Jadi benda itu agak kenangan yang manis lah. Selepas kejayaan filem The Secret Rihanna Beginning pada tahun 2019, Rihanna muncul kembali dengan sequel terbaru yang telah mula ditayangkan di pawagam seluruh negara bermula 27 Oktober lalu, The Secret Rihanna 2 Bloody Mary. Bloody Mary di filem The Secret Rihanna ini lebih mengutamakan di universe The Secret Rihanna. Jadi perbedaannya mungkin bisa dilihat dari ada nilai-nilai persahabatan dan dunia dari The Secret Rihanna. Perkongsian itu mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Farah, ada seorang wanita menjelajah dunia semata-mata untuk membersih dan mengemas rumah orang. Dan paling penting, dia buat secara percuma. Ya, baik, kita saksikan paparan hashtag malam ini. Siapa sangka dengan membersihkan rumah saja membolehkan seorang wanita mengembara ke seluruh dunia. Auri Katarina, 29 tahun, dilaporkan berbuat demikian semata-mata untuk membasuh dan mengemas rumah orang secara percuma. Kerjaya Katarina bermula apabila dia membantu seorang ibu tunggal yang menguruskan rumahnya. Sejak itu, Katarina mula jatuh cinta dengan membersih dan mengemas rumah. Satu video ikan arapaima gergasi mengena di joran seorang pemancing di Tasik Prima Puchong tular di media sosial. Video yang dikongsi Imran Syahmi menerusi Facebook itu memaparkan usahanya cuba menaikkan ikan besar itu ke darat. Dakwa Imran, ikan arapaima itu dikatakan sudah berada di Tasik berkenaan kira-kira 10 tahun lalu dengan berat ikan dianggar melebihi 50 kg. Ikan tersebut bagaimanapun dilepaskan semula ke dalam Tasik berkenaan.
Ini pula aksi burung nuri yang mencuri fon telinga seorang wartawan Chile ketika sedang membuat laporan langsung mencuri tumpuan. Kejadian berlaku apabila burung nuri tersebut hinggap di bahu wartawan saluran Chile Vision, Nicholas Krum, mencuri fon telinganya menggunakan paruh dan terbang melarikan diri. Juru kamera yang menyedari kejadian tersebut cuba menangkap burung tersebut, namun gagal. Video tersebut tular dan memperoleh lebih 169,000 tontonan di Twitter Chile Vision. Baik, lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Saudara, berita perdana edisi Ahad 6 November 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.